Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Masih lagi kita di dalam ruangan pengajian kita pada malam yang mulia ini. InsyaAllah Jalla wa'ala kita akan sambung mata pelajaran kita tentang tafsir Al-Quranul Karim daripada suratul Ghafir. Sebagaimana kita telah berjumpa dengan saudara-saudara kita melalui sebaran yang langsung ini pada beberapa kali perjumpaan tentang masalah mentafsirkan akan ayat Al-Quranul Karim. Iaitu pada perjumpaan kita sekali ini, iaitu perjumpaan kali yang ke-9 lah insya-Allah ta'ala. Setelah daripada kita beri penerangan tentang masalah isi kandungan Al-Quran daripada ayat yang ke-23 hingga 27 itu, hingga 27 hingga 25 insya-Allah taala, iaitu hingga ayat yang ke-25. Itu adalah kisah yang berlaku di antara Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun laknatullahi alaih, yang kita tu sebagai orang Islam bolehnya ambil pengajaran daripadanya, boleh ambil pengertian, ambil cara mikir supaya kita nak menghidupkan diri kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala sementara ini, supaya kita nak hidup dengan cara bahagia dan cara diredai oleh Allah Jalla wa'ala. Pastilah kita kena mengaji belajar daripada dustur, iaitu perlembagaan kita sebagai yang dikenalkan di sisi orang Islam kita, iaitu Al-Quranul Karim.
Kita kena mengaji satu persatu, surah ke surah, ayat ke ayat, supaya kita itu nak beramal dengan isi kandungnya di dalam umur kita, iaitu isi kandungan Al-Quranul Karim di dalam umur hidup kita. Setelah daripada Firaun itu tahu dengan cara jelas dan nyata, kata Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Musa alaihi salam dengan mukjizat-mukjizat dan keterangan-keterangan. Lalu Firaun itu dan Qarun dan Haman bertuduh kepada Nabi Musa AS sebagai orang yang dusta, orang yang tak benar, bawa sihir dan sebagainya. Apabila gitu, keterangan mari dah mereka tak boleh nak terima kerana mereka itu tidak mau pada hidayah. Supaya Nabi Allah Subhanahu wa taala itu bukakan hati, pastilah diri kita tu kena ada usaha. Kena adanya rasa mau terhadap perkara yang baik. Lalulah Allah Subhanahu wa taala nak pimpinkan, membantukan kita. Itu adalah sunnatullah. Maka tak kala Nabi Musa AS bawa datang kepada mereka itu keterangan yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Firaun dan pembantu-pembantu dia, kita kena buat rancangan pula sekali lagi, iaitu bunuhnya anak-anak mereka yang beriman dengan Nabi Musa AS. Iaitu anak lelaki, dan kita mentinggalkan anak-anak perempuan. Itu adalah rancangan yang kedua dan melaksanakan kali yang kedua. Setelah daripada dia melaksanakan rancangan yang kedua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran ayat 25 daripada surah Ghafir, ini adalah inti ayat yang ke-27 26 ni. Dia Musa ni bukan sekadar kata dia nak bunuh pengikut bagi Nabi Musa sahaja. Bahkan dia nak bunuh akan Musa AS itu sendiri. Ini adalah tabiat bagi orang yang lemah, orang yang tidak adanya kuasa untuk nak menolakkan kebenaran yang dibawa datangkan oleh para rasul. Dan ini perkara akan berlaku semenjak daripada mana-mana rasul lagu ni lah. Dan orang yang orang yang jijak mengikut rasul, walaupun dia tu bukan rasul, bukan nabi, sekalipun dia akan kena sebagai cubaan ini yang Allah Subhanahu wa taala itu sebut. Itu perkara yang tak jadi kepelekan apa-apa, kerana Allah Subhanahu wa taala menjalankan sunnatullah di atas muka bumi ini dengan perkara-perkara yang Allah taala royakkan di dalam Al-Quranul Karim. Mari kita tengok, cuba kita tadabbur, sama-sama kita tadabbur ayat Al-Quranul Karim, ayat 26 daripada surah Ghafir. Allah Jalla wa Ala telah firman kata, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qala Fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Inni akhafu an yubaddila dinakum au ay yudhhira fil ardil fasad. Maksudnya, dan berkatalah Firaun kepada orang-orangnya, yakni kepada penggawai-penggawai pengikut-pengikut dialah, biarkanlah aku membunuh Musa. Dharuni aqtul Musa. Biarlah aku ni membunuhkan Musa. Dan biarlah diri Musa itu memohon kepada Tuhannya. Belalah Musa nak minta pertolongan daripada Tuhan, ikut dia lah. Sesungguhnya aku bimbang. Kenapakah dia nak bunuhnya Musa AS? Maksud, sesungguhnya aku bimbang, wasa bimbang. Dia akan menukarkan agama kamu. Makna Musa itu, makna Firaun ini takutnya Nabi Musa mari tukarnya agama yang dibawakan oleh
pengikut-pengikut bagi Firaun. Dan ia menimbulkan kerosakan di muka bumi ini. Aku timbul kerosakan di muka bumi ini. Itu tujuan. Nak bunuhnya Musa alaihissalam bukan masalah lain. Masalah dia takut akan Musa itu menyebarkan ajaran yang benar, iaitu mengajaknya manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan manusia itu mengabdikan diri kepada Firaun. Itulah Firaun yang dia duk bimbang sekali. Yang dia berasa kata tak sesuailah Musa itu nak bawanya ajaran, mari duk royak, mari duk mengajak, mari duk sebar di tempat dia, iaitu di Mesir pada zaman itu. Ini adalah perkara yang kita itu boleh ambil pengertian iktibar, cara mikir banyak sekali daripada ayat Al-Quranul Karim. Kerana ini adalah perkara yang benar. Allah Ta'ala mentayangkan bagi kita di dalam Al-Quranul Karim akan contoh Firaun. Akan tetapi katanya para ulama, dia kata Firaun ini adalah satu jenis. Tiap-tiap mereka yang takabur, yang tak maunya nak menerima akan kebenaran, maka sah kita itlak, kata dia itu adalah Firaun. Sebagai Abu Jahal, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itlak, mana Rasulullah gunakan perkata Firaun terhadap dia. Dia kata Firaun hadhil ummah. Firaun pada ini ummah. Itu adalah perkara-perkara yang kita sebagai da'i, sebagai pendakwah, sebagai alim ulama, sebagai warasatul anbiya, kena pegang teguh dan ambilnya pengertian, ambilnya semangat, ambilnya cara mikir. Kata apabila kita nak sebarnya kebenaran, pasti kena ada mereka-mereka yang menentangkan, yang menghalangkan kebenaran. Dan sehingga dia itu rancang nak bunuhnya orang-orang yang bawa kebenaran. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah rayakkan di dalam Al-Quranul Karim. Iaitu siapa yang cara mikir lagu ni awal-awal sekali? Iaitu Firaun yang bertempung dengan Nabi Musa alaihi salam. Dengan Nabi Musa alaihi salam. Baik, mari kita tengok kata mereka ini ni dia tu macam mana? Sebagaimana alim ulama kita nak rayakkan kepada kita. Dia kata, setelah daripada Nabi Musa AS bawanya datang kebenaran kepada mereka itu, yakni kepada Firaun, Haman, Qarun dan pengikut dia. Ambil dana kebenaran min indina, ambil daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kita sebagai orang Islam, kebenaran itu daripada wahyu Allah Jalla wa Ala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhan engkau, wahai Rasulullah, maka janganlah engkau itu ragu sama sekali. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, makna kata kebenaran itu daripada Allah. Tak daripada yang lain. Tak di kalam orang tu, tak di percakapan orang ni, tak. Cakapannya iaitu percakapan Allah Ta'ala, iaitu kalam Allah dan kalam Rasulullah SAW. Itu adalah bahan asal kebenaran. Maka semua para alim ulama yang jadinya diri dia pegang jawatan kuasa warasatul anbiya, kena ambil perkara itu mari sebarkan kepada ummah. Barulah dinamakan kata dia itu berpegang kepada kebenaran. Kalau itu tidak. Kalau bukan itu jalan, maka tidak. Semua para ulama ar-rabbani yang gantung kepada wahyu Allah Ta'ala. Yang gantung kepada wahyu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia nak cerah, dia nak syarah, dia nak beri keterangan, nak waktu baik rukun, waktu baik syarat dan sebagainya, semua itu kena gantung kepada wahyu Allah
dan wahyu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hadis an-nabawi. Itu ingat molek. Kita sebagai orang Islam, al-haqqu min rabbik. Sebab tu di sini, falamma ja'ahum bil haqqi min indina. Daripada sisi kami. Daripada sisi kami, itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Gapo mana al-haq di situ? Makna keterangan yang putus, yang menunjuk di atas bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul, iaitu mengutuskan Musa kepada mereka itu. Setelah daripada mereka itu dapat dah kebenaran, mereka tubiklah cara mikir baru supaya nak winya orang yang ikut kebenaran tadi itu jadi gelecoh ataupun terhundur daripada pendirian dia. Dia nak bawa kebenaran. Nak buat lagu mana? Kita kena menyakiti dia. Kita kena apa? Kita kena menyakiti dia. Orang duk rancangkan keburukan, tak kira tuduhan, tak kiranya menganying, tak kiranya membunuh, tak kiranya menyakiti keluarga, tak kiranya halau tubik daripada tempat kediaman dan sebagainya. Daripada rupa-rupa menyakiti, itu bukan tujuan dia nak menyakiti. Tujuan dia nak orang bawa benar-benar tadi itu tak tetap di atas kebenaran. Nak hundur tubik daripada benar-benar. Itu tujuan asal bagi mereka yang nak menjagakan kebatilan setiap masa dan setiap zaman. Ini Allah Ta'ala nak royak kepada kita sebagai pengingatan. Kata ini adalah sunnatullah yang Firaun itu bawa jalan ni nak orang yang ikut benar-benar tadi itu jadi gelecoh tubik, hundur tubik dan keluar tubik daripada mana? Daripada kebenaran yang dia itu duk bawa. Daripada kebenaran yang orang tu duk bawa. Lalu apabila gitu, dia tubiklah cara mikir seolah kata nak yobai dia, kalau bahasa sia. Qara dia. Ketetapan hukum dia macam mana? Bunuh anak-anak dia semula. Apabila bunuh anak-anak ni membawa pada orang jadi hati itu berpapah. Jadi dhaif, jadi lemah. Nampak dah tu? Itu rupa dia. Sebab itulah perkara ni Allah Ta'ala nak rayak pada kita ni dua jalan. Yang pertama, tujuan orang yang buat tadi itu untuk nak melemahkan orang pegang dengan benar kebenaran. Yang kedua, izinan Allah Ta'ala, orang umpama tu boleh buat kerja, kalau Tuhan tak izin, dia tak boleh nak buat kerja. Untuk apa Allah Ta'ala mengizinkan? Kerana nak tengok kata kita ni nak bawa kebenaran sungguh tak. Ada dua situ. Benda tu berlaku dengan kehendak Allah. Kena dengan izinan Allah. Izin buat apa Tuhan? Kerana nak cuba tengok kata kita ini benar ke tak. Kamar dia benda yang berlaku tadi, tujuan orang nak berlaku tu apa? Iaitu nak tengok kata kita ni nak tubik ke tak daripada kebenaran yang kita bawa. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau ya Allah cobakan kami lebih daripada iman yang kami ada. Itu kita kena pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut gelecoh. Allah takut ni masalah ni bukan masalah mudah-mudah. Kita ngaji dengar di telinga nampakkan mudah lah. Tapi apabila berlaku sungguh di dalam hidup kita, ya Allah, benda ni berat. Bukan benda rengeh-rengeh, benda cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bunuh anak. Anak ni terkadang orang nak boleh payah, orang gitu, orang gini ni kamar dia kena bunuh depan mata gitu. Cuba kita khayal tengok. Takut-takutnya orang mari duit-duit. Setengah-setengah daripada tempat tu orang panggil dakwah tabsyir. Mana dakwah dengan cara duit. Seumpama orang Nasara duk main tadi, duit tukar agama, duit tukar agama. Hak ni takut. Karena iman kita ni ya tebal nipis tu duk dicoba kita tu. Duk dicoba Allah Ta'ala terhadap kita tu.
Atau nak tebal nipis, ilmu pengetahuan kita tu setara mana. Di situ tempat-tempat yang kita itu kena duk carakan. Kerana pasti kita kena cara apa iman kita. Nak kita itu jadi jaya hidup dunia dan akhirat. Orang tak beriman tak kira apa dengan kita. Terkadang kita sayang dengan orang tidak beriman sampai termakan kita dengan cara mikir mereka. Sehingga memunuhkan kita. Yang rugi kita. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu mengajakkan kita kepada mana? Kepada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Allah Ta'ala mengajakkan kita kepada syurga dan ampunan. Tetapi benda ni tak nampak, tak jelas, tak jadinya jelira dan jadi nyata, malaikat dengan ilmu pengetahuan dan iman yang cermelang. Setelah daripada tu, apabila dia buat lagu tu, marinya Nabi Musa alaihissalam depan puak-puak yang kena buat karut tadi. Daripada kaum yang beriman dengan Musa alaihissalam yang duduk bawah kereta Firaun. Dia beriman dengan Nabi Musa sebagai orang beriman, sebagai orang mukmin, orang Islam. Tetapi duduk bawah kuku besi Firaun. Lalu apabila Musa itu pergi jumpa dengan dia setelah daripada anak cucu dia tu kena bunuh, dia mengadukan kepada Musa alaihissalam, katakan, cuba kita tengok perkataan ya Allah Subhanahu wa ta'ala rakyat di dalam Quran. Nak tahu kata agama nak boleh sampaikan kepada kita ni, bagaimanakah mereka itu menetapkan dan jaga sehingga mereka itu rela diri mereka, nyawa mereka, anak cucu mereka untuk iqamatid din. Untuk apa? Untuk nak menetapkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini kata kepada Musa alaihissalam dalam keadaan teriak tangis. Kerana dia kena buat kenak demo. Orang ngenak dia. Bunuh anak cucu dia, salah gapanya. Dia buat kerja dengan cara molek. Tetapi dia berimeh. Salahnya mana berimeh dengan ajaran Allah yang dibawakan oleh Musa alaihissalam. Mereka itu kata, uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Buat kita ni, hei Musa, duk kena menyakiti. Belum daripada kita kena, belum daripada Musa ni, belum daripada engkau ni, mari jumpa kami lagi. Dan setelah daripada mung tu jumpa dengan, makna kena juga. Makna dua keadaan ni kena belaka. Mana belum daripada mu mari jumpa buat aku duduk dalam keadaan susah dah. Mu mari apa apabila mu klik pula, aku juga duduk dalam kesusahan. Cuba kita tengok. Kalau kita jadi orang tua, ketua dalam kampung masalah. Kita pergi jumpa anak makmum kita. Kita pergi jumpa dia, belum pada kita pergi jumpa dia, dia kata, oh, Tok Imam kita duduk dalam keadaan susah, tak ada nak makan, tak ada gapo. Kalau kita sebagai orang yang ada jiwa, ada agama, ada roh, ada perasaan, kita berasa kan? Saya yakin semua orang tempat kita ni berasa sedih. Dia duk mengadu dengan menilih air mata, sekadar tak ada nak makan. Anak tak ada duk, anak segar degah. Nah, keluarga dia pun tak ada berapa, tetapi hak ni kena bunuh. Mai royak kepada Nabi Musa alaihissalam dengan itu perkataan. Pada mengkelik pula, aku nak duk lagu mana ni? Aku ni nak duk lagu mana? Bagaimana kita nak dayakan, nak belakan, nak royak pada dia, nak wia sabar, nak wia tetap tadi tu macam mana kalau kita sebagai ketua? Ni, orang panggil kata pengajian kita daripada Al-Quranul Karim direct selalu mengikut apa yang ulama kita syarah. Supaya nak kita faham kata hidup kita ni bukan mudah. Bukan perkara yang pesing kata kita seni-seni, makna kata kita nak bawa agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lalu Musa kata,
Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzur kaifa ta'malun. Tak usah bimbang orang beriman dengan Tuhan. Gantung. Nak gantung, kejak kita dengan Tuhan. Jangan kita jadi lega-lega lah kita gantung dengan Tuhan kita ni. Gantung dengan iman. Gantung dengan yakin. Gantung dengan tawakal. Itu mana gantung. Makna kena? Asa rabbukum. Harap Tuhan kamu itu bahawa membinasakan seteru-seteru kamu. Dan menjadikan kamu itu boleh duduk senang. Lene di atas muka bumi lepas daripada Tuhan membinasakan. Ni sebagai perjanjian Musa AS terhadap mereka yang menyakiti orang-orang yang beriman. Menyakiti orang-orang yang beriman. Lagi boleh tengoklah aku ayat ni tu. Bagaimana mereka itu nak berlaku. So Allah kata, gi beri apa tu? Gi berikan semangat. Berikan semangat. Berikan kekuatan, berikan pengingatan. Balik kata, tak usah bimbang. Tuhan tak mensia-siakan orang beriman dengan dia. Itu dia. Kita kena pergi kecek dengan masyarakat. Kita kena pergi nampak muka. Kita kena pergi sampai ke tempat dia. Bukan makna kata kita jadi ketua sekadar duduk dalam bilik pak segi ikon ini ada ada gapo sampai masa orang mari bantu kita. Kita sebagai ketua tak pernah pergi tengok keadaan orang-orang yang susah, orang-orang yang berhajat kepada pertolongan. Kita sebagai ketua itu bukan. Ni tengok Nabi Musa alaihissalam. Masa kita duduk ni saya dah tambih banyak kali dah. Mana kata kita sebagai hak jadi pemimpin Islam hak besar-besar tadi itu kena ada tangan atas. Sekadar mana? Sekadar mampu. Bukan makna nafsi, mung kamu aku, itu bukan sifat. Bukan sikap orang-orang yang beriman. Beriman hak mana? Beriman hak pesing ketua. Walaupun ia beriman lah, tetapi ketua yang beriman itu bukan sikap lah tu. Kena pergi tengok. Kena pergi sapa pada tempat. Tu dia. Barulah lepas kewajipan kita. Baik. Setelah daripada Musa itu diberinya semangat kepada siapa? Mana kepada pengikut dia yang Firaun itu buat kacau. Menyakiti. Membunuhnya anak lelaki mereka. Sekali pula kali yang kedua. Khabaran ini sampaikan kepada Firaun. Alaihi la'natullah. Siapa kepada Firaun? Makna kata mata gelak dia ni jasus ni. Makna kata bahasa dia lah orang zalim ni. Di mana mata dia tu ya ada belakang. Hak nak tidur siapa khabarkan kepada dia tu. Siapa khabar kepada dia? Kata Firaun ni giwi semangat semula. Sehingga orang hadap bawah kereta kita ni jadi ada semangat semula. Belalah. Jadi kukuh. Allah kata Firaun ni ia bunuhnya anak supaya nak mereka ini jadi putus hati dah lah. Dengan Musa, dengan ajaran Musa bawa. Mari kita klik duk semula bawah kereta kita. Tetapi tak. Bukan lagu tu. Tak jadi apa yang dak mimpikan oleh Firaun tak berlaku. Sebab tu Tuhan kata, "Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal." Dan tidaklah rancangan orang yang tidak beriman malaikat duduk di dalam kesesatan. Apa maknanya? Makna tidaklah rancangan dan tujuan yang mereka itu nak buat terhadap Bani Israel supaya nak nampak kata ia ni lebih kuasa. Ia ada ia jadi boleh pegangnya jawatan kuasa. Puak mu ni lemah. Dok turut buat apa Musa orang lemah. Turutlah kami orang yang lebih ni. Kerana kami ni pegang negara.
Kami ni ada kuasa. Dok turut apa orang yang tak ada kuasa. Salah kita. Lalu Tuhan kata, dak, rancangan hak mereka itu Firaun dan pembantu-pembantu pengikut-pengikut dia tak berjaya. Itu makna kata wa ma kaidul kafirina illa fi dalal, tak berjaya. Apabila kita khayal tengok orang yang bertakabur, yang zalim, yang nak kepada orang tu duduk bawah kereta dia, rancangan dia tak berlaku jadi lagu mana? Dia mengamuk. Dia mengamuk dah. Makna kata dia itu seolah kata nak buat lagu mana? Bukan mana kau nak turun tak? Hak balik nung pun hak pergi bunuh orang tadi itu pun anak-anak cucu dia tu tak turun je ke imit. Dok pegang kejap dengan Musa, dengan ajaran Musa. Dia nak lepas. Hak ni apabila siapa khabar kata Musa tu siapa gi beri seolah kata semangat ti semula, kalau bahasa saya panggil kamlang cai ke. Dia kata lagu ni makna kata kita kena bunuh Musa. Tu baik dah lah. Kita kena bunuhnya Musa. Itulah baru siapa ayat 20 ni tu. Tu baru siapa ayat 20 ni. Katalah mana? Ayat tengok. Dia nak lawak. Nak lawak tak kena gu. Nak lawak tak kena gu. Sebab tu jangan lawak kebenaran. Jangan lawak kebenaran. Jangan tak boleh. Hingga Firaun boleh milik segala-gala perkara tu hewik dia. Ya Allah. Kalau bacalah sejarah, dengarlah pia pun royak sejarah tentang Firaun ni. Nikmat dunia ni beripung dia. Gapo tak ada dia. Nikmat dunia ada duk dia. Tapi dia calon diri. Buat mana nak lawan Tuhan? Hak ni dia salah. Apa kita ni tak ada boleh pergi walaupun satu wilayah. Jangan kata negara, jangan kata dunia. Satu wilayah pun tak boleh. Kampung pun tak boleh kita kata. Nak lawan benar-benar, teruk benar. Tak boleh buat lagu tu. Nampak tu tak? Ni Firaun. Nak lawannya Musa AS yang bawa kebenaran. Ni Tuhan buat we tengok. Ni nak we kita sebagai manusia ni. Tak qadar diri kita kata kita duk mana. Jangan jadi seumpama Firaun. Tak boleh. Jangan jadi seumpama mana? Seumpama Firaun. Tak boleh. Ia katakan Allah Ta'ala khabar kata wa qala Fir'aunu dharuni aqtul Musa. Berkata oleh Firaun kepada orang hak duk dengar dia tadi, utamanya menteri-menteri dia tu mula-mula sekali, dharuni. Apa makna dharuni? Mana tinggalkan aku. Berikan aku lah. Gapo? Aqtul Musa. Allah. Tinggalkan aku. Ku sendiri nak bunuh Musa. Aduh. Tengok. Sebab apa nak bunuh Musa? Sebab ia tahu kata Musa tadi alaihissalam dia beri semangat kepada orang yang dia itu buat kacau, buat fasad. Dalam arti kata bunuh anak lelaki kali yang kedua. Rancangan hak ia nak tu tak berjaya. Ya tapi ya. Dia pergi semangat. Dia pergi masuk dengan buat tu. Firaun tanya. Tanya mata gelak dia tu. Buat mata gelak tu kata siapa lagi? Anak tua lah. Makna kata anak pera tua lah. Anak tua lah. Mana anak mung lah. Firaun biar lagi. Apabila kata sebut atas anak mung. Peheh lalu lah. Firaun tu kena pada Musa AS. Tak ada dah lain. Lalu dia mengamuk. Dia nak marah. Dia nak murih. Dia kata nah. Dharuni aqtul Musa. Tinggalkan aku nak bunuh sendiri Musa. Allah. Tengoknya kacau. Nak lawan benar-benar. Tengok ni. Ni pengen nak lawan benar-benar. Nampak tu tak? Cerak-cerak datang daripada Quran. Cerak-cerak datang daripada hadis. Cerak-cerak ijma' para ulama'. Nak lawan juga. Ni berat. Ni lawan Tuhan lagu tu rupa. Nampak tak? Lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan duk kacau lagu tu. Rebah kita. Firaun ni rebah pak kita utama. Sebab apa boleh rebah? Tak ada harta ke? Ada. Tak ada bala petaka ke? Ada tentera. Ada. Apa lagi? Semua ada belakang. Dengan duit, dengan kuasa, dengan tu, dengan ni. Tapi, nak ambil moga tu, nikmat tu hawi ke dia tu, nak lawan tu yang menikmati. Allah lalu lah.
Allah selalu. Kita kalau ilmu banyak, ilmu nahwu 100, ilmu sarah 100, ilmu balaghah 100, ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu akad, ilmu tu ilmu ni, tapi nak lawan Quran, lawan hadis, jatuh. Ha ni. Nampak tu tak? Ha ni nak ayat kata jangan kita. Jangan tak ada orang lagu tu, tetapi nak misal dan nak mengingati kata jangan kita itu duk lagu tu. Ha apa kita kena mengingati? Kerana syaitan ni senantiasa ia duk pang kita sama. Duk pang sama kita. Kerana berlaku ada di kalangan orang Arab. Mai duk kritik Quran, mai duk kritiknya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah nak lawan Quran betul-betul. Nak lawan Tuhan. Tu dia. Maka akibat hujung jatuh jadi Firaun. Zaruni aqtul Musa. Wal yad'u rabbahu. Tinggal dia minta tolong dengan Tuhan dia. Seolah kalau kita kecek bahasa kita mudah-mudah agak. Aku sendiri nak bunuh Musa. Tuhan dia aku nak tengok tak nak boleh tolong tak dia. Gitu. Aku nak tengok agak Tuhan dia boleh nak tolong tak dia. Tengok. Kecek takabur. Yalah tu. Ni makna kata wal yad'u rabbahu. Tu. Itu maknanya. Zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbahu. Sebab gapo tu? Dia nak bunuh sangat Musa alaihi salam dan sampai kaya cabar kata biarlah Musa nak minta tolong dengan Tuhan dia, aku nak tengok Tuhan nak tolong boleh ke tak? Tuhan dia itu dia tahu. Firaun dia tahu kata Musa ni benar sungguh daripada Allah. Tapi dia takabur. Orang kita kalau takabur ni dia tutup habis ya. Tahu jadi semua tak tahu. Tuhan royak kata dia tahu dalam hati. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Dia tahu. Dia tahu. Apa? Wastaiqanatha anfusuhum zulma wa uluwa. Dia yakin dalam dada dia. Kata Tuhan Nabi Musa tu ada sungguh. Dia tahu. Tapi dengan sebab dia kecek gini ni nak mengejek. Aku nak bunuh sendiri Musa. Biar minta tolong pada Tuhan dia. Tuhan nak boleh tolong tak? Tuhan dia tak boleh nak tolong ke tak dia? Nak tengok juga aku. Tuhan dia dengan Tuhan aku. Tuhan dia dengan aku ni mana lebih? Salah gitu. Orang panggil lisanul hal. Keadaan dia duk buat, duk PA, duk jadi tadi tu, duk PA hudah tu, salah gitu dah. Hanya orang kita ni manusia ni walaupun daripada setitik aiman ni, tetapi kalau Tuhan banyak kepada dia ni jadi gitu. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat lain, Tuhan kata walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Yalah tu. Kalau Tuhan buka semua rezeki ikut yang nak berapa, labaghaw fil ard. Jadi bagau, jadi melampau di atas muka bumi ni. Yalah. Firaun jelah melampau. Zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbahu. Apa? Lepas tu dia lah. Dia nak katuknya mata orang hak duk bawah kereta dia. Tengok cara ni panggil politik Firaun. Politik Firaun nak katuk. Huduh dia buat kerja tadi itu, dia nak membodohkan orang hak duk bawah kereta dia. Seolah kata nak win apa atas ia buat ni betul dan kena. Ni golek ke lagu ni. Nah, politik hak biasa ni lah tak ada lari lah. Setiap masa, setiap zaman, setiap generasi, setiap bangsa, bahasa supa berlaku. Ni hak Tuhan royak dalam Quran ni kalau kita perhati boleh tengok sungguh. Putarlah, beliklah lagu mana je klik sini. Cuma tajir setara mana cara mikir kita, nampak ke kita, alasan kita cerah setara mana dengan ajaran Allah Jalla Jalaluh yang nampak. Apa panggil nampak dengan nurul basirah. Cahaya mata hati tu yang nampak. Ya cak faedai. Ya lulus gi boleh. Nampak tu tak? Ni cara-cara yang kita itu nak jelaskan di dalam hidup kita kata kita ni sebagai orang Islam adanya Al-Quran di tangan ini sebagai panduman hidup yang sangat besar sekali kerana kita boleh tengok gerak-geri yang mereka duk gerak.
Bunuh orang ni pada asal ni molek tak? Tak molek. Bunuh kerana orang hak yang kita nak bunuh tadi bawa kebenaran. Molek tak? Jadi dua kali tak molek. Lalu dua perkara hak tak molek ni yang ulama kita dah kikih tubik mari nak nampak tujuan ni kata tak molek, dia nak balik benda tak molek jadi molek tu nak buat lagu mana ni? Ya bunuh orang cerak-cerak. Ya petua bunuh orang, ya suruh orang bunuh orang. Tapi dia nak baliknya hakikat nak ayat kata hak dia buat tu betul dan kena. Tu manusia. Ni manusia, bukan mudah kata kita nak muamalah, nak masuk, nak main dengan manusia ni bukan mudah. Tu cara putar belik dia. Supaya nak tutupnya mata pengikut-pengikut dia dan pembantu-pembantu dia dan rakyat-rakyat dia hak belum lagi nak beriman dengan Musa, nampak dah dengan ajaran Musa. Ya mari dengan ini perkataan Allah. Marilah nak tengok. Ia kata ini sesungguhnya aku ni. Ni perkataan politik dia nak kata benda tak molek jadi molek. Kenapa kata molek? Zuyina. Nak orang panggil tazyin. Apa makna tazyin? Nak memperelokkan. Nak menghiaskan perkara tak molek jadi molek. Ni bab politik tinggi. Firaun ke? Dia kata ini tu heroyak terhadap perkataan dia. Dia panggil hikayah qauli Firaun. Allah Ta'ala hikayat, Allah Ta'ala nak royak. Ini kalian Tuhan, hak kita dah dengar ni. Tetapi Tuhan nak royak Firaun kecil gini. Hei umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan molek perhati balik faham molek. Karena ini adalah hidup pe kamu dan lagu ninglah aku nak jalan kepada pengzalim-pengzalim. Ambil semenjak hari tu sampai ke hari kiamat nanti. Maka kita masuk dalam tu. Inni akhafu. Sesungguhnya aku ni, ya mutakallim klik pada Firaun. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Allah. Dah mana? Ini sesungguhnya aku takut. Takut ke apa? Ayyubaddila. Bahawa ditukar. Dinakum. Akan ugamu kamu. Akan ugamu kamu. Baik. Maka katanya para alim ulama kita di sini, kita ambil satu daripada alim ulama kita, makna kata inni akhafu ayyubaddila dinakum. Kita tengok Muqatil dia menterjemuh lagu mana. Makna kata sesungguhnya aku takut bahawa mentukarkan seorang itu, makna Musa itulah, akan agama kamu. Apa makna agama kamu di situ? Dinakum ay ibadatakum iyaya. Hak kamu dok, hak yang nak tu. Dinakum di situ makna kan? Makna asal agama ni makna ajaran hidup. Ad-din dalam bahasa kita makna ajaran hidup. Bahasa saya kata wit ti ciwit, cara nak pakai hidup tu makna din. Lalu Firaun dia kata lagu mana? Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Jadi seolah kata Firaun ini nak royak kata, hei puak-puak kita, kalau aku ni sebab aku nak bunuhnya Musa alaihissalam, Musa ni anak pera aku ni, bukan kok lain dak. Aku takut ia mari ubah agamamu. Rasa kan? Tengok. Apabila ia buh api hak tu orang hak tak ada. Mai nak ubah agama tok nenek kita. Kita dah bawa lagu ni mai lama dah. Jadi naik api. Jadi naik dah lah. Jadi kau nak murih. Jadi berasa kata, betul. Betul mu nak bunuh aku nampak. Ya nak situ ya. Tapi hak dalam tu bukan hak tu. Hak dalam Muqatil kata kan. Hak dalam tu dia nak gunakan pengikut dia tadi sebagai hamba bagi dia. Kerana dia kata dalam ayat lain tu hero dia kata ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tak tahu dah kata Tuhan yang sesuai mung tu ikut dan mengabdikan diri mung malaki aku.
Seolah dia nak jadikan orang yang bodoh-bodoh tadi tu pengikut bagi dia. Jadi hamba dia. Musa ni nak heret puak ni jadi hamba bagi Allah, bukan hamba bagi Musa alaihissalam. Tapi puak ni tak ada. Dia tak ada nak kira. Nampak tak? Tak nampak kata, oh, demo nak buat kita jadi selipah. Tak nampak. Duk berasa kata, oh, Firaun ni, oh, Firaun, seolah kata, oh, Musa mari ni sabit Firaun nak bunuh pun, walaupun anak pera dia, hawak apa? Mari nak berubah agama tok nenek moyang kita. Ya gikut tu. Kita tak ada. Nampak tu? Tak ada. Kita biasanya duk tak pakai selipar lagi juga. Nah, tak kenal alat canggih lagi juga. Tak adanya apa nama boleh nak beracak tengok berita. Tak ada nak boleh nak periksa keadaan agama lagu mana tak tahu. Jadi mangsa. Jadi ya. Mereka itu lah mana? Sepatut. Sepatut hanggut dah lah. Ni panggil politik dia. Dia kena guna lagu ni. Maka tiap-tiap orang yang nak memperbodohkan orang, dia gunalah ni. Dia tak ikut lain. Nah, tak kira bak gapo nama pun, hak jadi pemimpin, hak pesening ni lah ni. Nah, tempat kita alhamdulillah selamat lagi, tapi nak ayat tu dalam Quran ni, balah ni. Maka kita jangan calonglah diri kita duduklah ni. Mari berubah kata, inni akhafu ayyubaddila dinakum. Aku takut Firaun, takut Musa tu mari ubah agama fak kita. Mari ubah agama fak kita. Moga Bani Israel tu Firaun tu dia buat hamba supaya mengabdikan kepada dia. Ngarai dengan tenaga, dengan harta benda, dengan gapo semua Firaun lah. Seolah kata Tuhan dia. Musa ni Tuhan suruh mai, pergi heret puak tu tubik lah. Tak kena duk lagu tu dia ibadat hamba kepada hamba tak betul. Firaun ni hamba dah hamba. Kena makan, kena minum tu dalil besar sekali kata hamba. Kena ada bini, kena ada tu, kena ada tu apa yang hamba. Tak sepatut Musa bawa risalah dia pergi dakwah. Pergi seru puak tu mari. Lalu Firaun tadi itu nak buat lagu mana? Duk mikir dia tu nak mereka ni tak nampak dengan ajaran Musa. Duk nampak sikit-sikit dah. Nak cocok kena tu. Supaya nak demo gerung dan takut tu. Lah mana? Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Aku takut. Tak hal lain dah. Aku takut Musa ni. Takut ubah agama puakmu. Tak ada berapa. Habis licing lalu dah. Jadi kejap gitu. Kocih lalu dah. Nampak tu tak? Tu politik dia. Kanmuang dia lah tu. Supaya nak memperbodohkan orang ada bawah dia. Sekarang tu, dua sebab. Allah. Dua sebab. Yang pertama, takut ubah agama tok nenek. Kalau mu turut Musa, tok nenek mu, masuk ngaku habis. Nak pergi turut apa Musa, tak boleh turut lah Musa. Ubah apa agama, dah tukar apa agama. Mana ajaran tu. Hak tok nenek kita dah bawalah ni lah. Tak boleh ubah. Kalau ubah masuk ngaku lah tok nenek tu. Tu ya buh lagu tu. Kejak cik. Nah, kejak seolah kata tak gonye. Tapi tak gonye di atas benda hak salah. Kerana makan pang dengan Firaun. Ya Allah. Lepas pada tu. Au ayyuzhira fil ardil fasad. Ini soal lagi. Ataupun. Lah mana? Ia menimbulkan kerosakan di muka bumi ini. Ni. Kalau turut Musa, hara-hara buat kita. Pecah Allah sama buat kita. Itu dia. Jadi, manusia kita ni, benda yang mereka itu nak buh api, supaya nak kebatilan dia kekal, dua. Yang pertama, Firaun kata, kalau turut Musa, kita ubah agama. Jadi, kita kena tukar agama. Tok nenek kita masuk ngaku habis, dia kata. Seolah gitu. Ataupun yang kedua, kita nak satu molek dah. Mari dari mana, pecah Allah habis. Sebab tu kita tak boleh turut Musa. Ada gapo.
Pas nak buat lagu mana? Tak saya turut Musa. Tubik dah cara mikir. Zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbahu. Tinggal aku. Aku sendiri bunuh Musa, belah aku nak tengok dia nak minta tolong dengan Tuhan dia lah, macam mana. Tuhan nak tolong tak dia? Seolah kata, oh tak ada gapo dah lah. Musa nak bunuh tadi, tak ada masalah dah lah. Kalau tengok pada kacamata, nak bunuh anak tiri, nak bunuh apa, Musa salah gapo gini-gini. Dia kena cari headphone sebab supaya nak orang nampak dengan dia. Supaya nak orang nampak dengan dia, kata kita buat lagu ni kena. Tu sebab. Pak kita orang Bani Israel ni tak ada gapo, tak ada cara mikir dengan cara waras, tak ada cara mikir dengan cara cermelek. Caya Firaun gapo nama lagi. Apa? Ya ketua. Nampak tu dah? Pergi jawatan kuasa atas lagi. Lagu mana? Sebab tu cara mikir kita ni Tuhan nak royak kepada kita, kata dua sebab ni lah orang jadi gelecoh dengan sebabnya banyak. Tak lah. Tak pada lah. Ikutlah. Hak makan dengan Firaun ni, tak sah Musa royak ke apa? Tak percaya. Wari mukjizat tu, wari mukjizat ni, kecek gitu, kecek ni, tak percaya. Sebab apa? Terkoci akal dia. Dengan hasutan daripada Firaun dengan tak guna akal. Situ tempat guna akal hak sungguhnya. Di sisi ulama Sunni ni, ia tak mentaktilkan, mengurangkan pangkat akal. Akan tetapi akal tu akal hak mana? Akal yang nak fahamkan wahyu. Bukan akal nak kocikan cara mikir tak terima wahyu. Bukan. Tu lah. Tu cara dia. Baik. Lepas daripada tu, lepas daripada Firaun tu i'lan kata nak bunuhnya Musa AS, ijtihad ataupun nak bunuh sendiri. Lepas pada tu ya sebab kata sebab Musa aku nak bunuh ni ada dua sebab hak besar. Ada gapo? Percaya orang. Tak ada lagi dah, nak percaya. Tu dia. Lepas daripada tu, lepas daripada pakak duk percaya, pakak nampak belaka dah kan, tak ada gapo. Siapa khabar itu kepada Musa AS. Jadi siapa pergi mari? Hak Musa ni pun ada juga orang dia dak siapa khabar tu. Siapa khabar kepada Musa AS? Nabi Allah Musa AS tubik dah daripada perlambagaan Firaun tu, kata turun qara, turunnya keputusan dia sendiri nak bunuh kamu. Menawak lagu mana? Apabila nak bunuhnya Firaun ni nak bunuhnya Musa, maka orang hak duk bawah Musa tadi tu, khabar siapa meroyak depan Musa tu duk sekali dengan kaum dia. Seolah kata orang hak duk bawah Musa tadi, apabila Musa kena bunuh, seolah kata qara tu kena juga, keputusan tu kena juga kepada diri dia. Mana kata kita sekali dengan ketua kita lah. Seolah gitu. Apabila Musa AS dengar apa? Dengar khabaran itu, keputusan itu yang bawa datang oleh orang dia daripada Firaun tu, ni sikap kita apabila kita ni buat kerja agama, buat kerja masalah nak iqamah, nak mengakadkan hudud ke gapo ke hak agama ni ajaran agama ni, tak kira lah bab gapo-gapo, apabila bertepuh jadinya susah sepik mari dengan pembesar-pembesar yang nak heretkan kita tubik pada ajaran Allah. Siapakah dia itu buat keputusan kata nak buat rancangan macam mana dengan kita sebagai hak tinggi sekali iaitu bunuh. Kita sebagai orang yang duk di pangkat di situ ataupun duk di kerja itu nak buat aguan. Mari kita tengok jinjak langkah Nabi Musa AS supaya kita boleh jalan supaya jalan. Lah tengok. Ayat yang ke-27, apabila khabar tu siapa kata Musa Firaun nak bunuhmu dah. Tak boleh pergi dah. Ya habis jalan aja. Habis jalan. Lalu
Musa kata, wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Allah, sedap sungguh. Hak ni tepat gatung hak gagah ni. Hak ning hak tepat gatung hak gagah. Ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun, kita apabila beragama, nak kerja agama, gini tepat dia. Terutama warasatul anbiya, para alim ulama, hak sunnah sungguh-sungguh tu nak gatung gini. Tak, ya apabila kita gatung gini, jalan gini, selamat. Tak sah bimbang, ya selamat. Suratul Ghafir ni adalah satu pengajaran yang besar bagi pendakwah. Pengajaran yang besar bagi perjuangan Islam. Tak kira dalam media apa-apa. Besar. Negatung gini. Lah mana maksud lah mana? Dan setelah mendengar ancaman itu, ni maksud dia dulu. Mendengar oleh Nabi Musa AS, berkatanya Musa AS. Katalah mana? Kata ni, sesungguhnya aku berlindung dengan Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Tuhan aku dan Tuhanmu. Tunjuk, ya atas Tuhan aku dan Tuhanmu, wahai orang yang mengikutkan aku. Dari apa nama ni? Daripada tiap-tiap orang yang bersombong takabur. Pihak orang yang sombong takabur di sini tak lain tak bukan, katanya ahli tafsir, mana Firaun. Sombong takabur makna kan? Orang takabur makna kata man bataral haq. Mereka yang tolak benar-benar, itu mana takabur. Gulawan takabur mana kan? Mana tawaduk. Tawaduk ni mana orang terima benar-benar. Bukan mana kata orang tawaduk ni berjalan jijak semua tak mampu. Azakumullah. Bukan. Bukan duk dia, tak kecek, tak bengong, tak gapo dak. Bukan itu makna kata tawaduk lagu tu. Tawaduk ya berjalan, ya bercakap, ya kerja, ya gitu. Tetapi dia terima benar-benar apabila sapa ke dia. Umar tawaduk. Walaupun dia kasar gitu, tapi orang tawaduk. Hak apa apabila benar-benar sapa dia terima. Hebat kasar seumpama Umar radhiyallahu an, itu pun dinamakan tawaduk. Tapi kalau kita duk seumpama sifat tadi, jijak semua pun tak mampu gapo gini-gini, tapi kebenaran mari tak terima, itu mutakabbir. Lah mana? Makna inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir, daripada tiap-tiap orang takabur. Katanya alim ulama kita, apa tak kata min mutakabbirin, apa tu kata min kulli mutakabbirin, apa ibrah besar sini. Masuk kalimah kul belakang daripada min tu, yang pertama nak ayat kata Firaun tu buat kerja bukan seorang. Ada rakan-rakan dia, pembantu-pembantu dia. Itu satu penerangan alim ulama kita. Masuknya Qarun, masuknya Haman, masuknya hak lain-lain lagi, Tok Sihir dan sebagainya. Dan diketuai oleh Firaun. Setengah satu kumpulan alim ulama kita, ia faham gini. Min kulli mutakabbirin, makna kata tiap-tiap orang takabur, setiap zaman, setiap tempat. Makna kata bukan Firaun sekarang ni hak nak pakai sifat ni. Orang yang bersifat dengan Firaun, seumpama Firaun ni pun ada lagi, dia kata. Itu satu pandangan. Maka kebaikan belaka. Wa'ima pendapat ni pun ada kebaikan, pendapat ni pun ada kebaikan. Kebaikan boleh kita ambil buat fikir. Boleh kita ambil buat kira, buat cara. Bukan makna kata itu dan ini tak. Min kulli mutakabbirin, daripada tiap-tiap orang yang sombong takabur. Sifat lagu mana? Orang takabur ni tak lain tak bukan kena bersifat lagu ni dalam hati dia. Lah mana? La yu'minu biyaumil hisab, yang tidak beriman kepada hari hitungan amalan. Hak ni hak inti sekali. Takabur tak saya terima hari atau tak saya terima kebenaran. Tak lain tak bukan kerana dia itu pada asal tak ada beriman kepada hari kiamat dia. Dia Firaun hak sini. Maka kalau orang bersifat dengan Firaun ini, bersifat dengan dia, bukan Firaun tapi bersifat dengan ini,
hari akhirat dia tu kelang kabut. Seolah kata tak jadi jernih, tak jadi jilah, tak nampak mana. Ni takut kita. Nampak tak tu? Ni seolah kata kita janganlah. Jangan buat lagu tu. La yu'minu biyaumil hisab. Tidak mereka itu beriman dengan hari perhitungan. Hisab mana hari perhitungan amalan. Mari kita tengok sedikit daripada alim ulama kita seumpama Muqatil ni. Dia katakan Musa alaihissalam, dia kata, inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin, yakni daripada tiap-tiap mereka yang takabur daripada mana? Daripada iman. Takabur daripada nak beriman kepada Musa alaihissalam. Beriman kepada ajaran yang dibawakan oleh Musa alaihissalam daripada Allah Ta'ala. Yakni apa? Yakni mengasahkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mau nak winya pengikut bagi dia itu ibadat. Makna kata tak sewi orang pengikut duk wah kata dia itu duk ibadat ke dia. Firaun tak seh. Nak wi ibadat kepada dia. Musa ni nak hajar orang wi tubik daripada mengabdikan diri hamba dia tu kepada memperhambakan makna kepada Firaun. Nak memperhambakan kepada Allah hanya jua. Firaun tak sihat. Itu mana kata min kulli mutakabbir. Ni Muqatil kata. La yu'minu biyaumil hisab, mana tidak membenar dengan hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tudan bainal ibad. Makna kan? Makna ia tak beriman dengan cara sebenar hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak balaskan di hadapan amalan hamba. Ia tak beriman. Dia tak pakar tu. Sebab itulah orang bertakabur ni kalau kita perhati tengok sungguh. Akhirat dia tadi itu tak cerah. Akhirat dia tu jadi kelabu. Jadi tak nyata, tak jelas. Di situlah kita sebagai orang Islam cuba kita perhati tengok diri kita. Tak usah gaduh dengan orang lain, tengok diri kita. Apabila kebenaran mari, kita tak sedih juga terima. Gitulah gini. Dengan sebab tu sebab ni, cuba kita tengok tak akhirat kita ni, nyata ke tak? Juga masalah hidup pada dunia ni pun serupa ke? Tahu kata makan harta anak yatim ni tak boleh, ni makan. Akhirat dia tak cerah. Tahu kata dureba ni tak boleh, nya main. Akhirat tak nyata. Tahu kata wak sihir korang ni tak boleh, nya main dengan sihir. Akhirat tak nyata. Ajaran Tuhan mari jangan main sihir, jangan makan reba, jangan makan harta anak yatim, nya makan. Itu panggil mutakabbir. Yalah. Tu tak? Seolah kata Musa kata, tak kena ada bimbang. Aku ada Tuhan. Aku minta berlindung dengan Tuhan aku dan Tuhan puak kamu. Makna Musa nak ayat atas puak kita, mari kita pakat. Ista'inu billahi wasbiru. Ista'inu billahi wasbiru. Mari kita pakat gantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan aku dan Tuhanmu. Moga wakponya Musa boleh kecek lagu ni. Kerana Firaun yang kata tadi, Zaruni aqtul Musa wal yada'u rabbahu. Dia menganying kata. Nak tengok Tuhan nak tolong tak? Musa yakin kata Tuhan ni tolong dia. Tu. Jadi seolah kata hak ni nak menganying terhadap Musa. Kan nak gantung dengan Tuhan. Hak ni pergi teguh dengan Tuhan. Yakin kata Tuhan tolong sebab dia ada bawa ajaran Tuhan. Jumpa dua tu. Apabila jumpa benda benar dengan benda batil, nak lagu mana? Rebah. Nampak tu tak? Kita pergi hadis sahih. Pergi Quran, pergi hadis sahih yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para sahabat di atasnya. Mari jumpa pendapat atau mari dana ni rebah. Tak sama. Nampak tu tak? Tu makna kata Islam yang sebenar dengan Islam hak pesen pura-pura apabila bertempung hujah tak lagi. Firaun pun sebab dengan Musa ni yang nak bawa benar-benar, tak ada nak kepada tu pada ni.
Apa sebab apa takutnya Firaun? Apa takut Firaun terhadap Musa? Musa ada apa kalau kita kecek dalam pertepungan sini? Ada kerajaan negeri supaya Firaun ada? Tak ada. Ada rakyat? Tak ada. Ada kuasa? Tak ada. Ada duit? Ada tu ada ning? Tak ada. Tapi apa Musa ataupun Firaun itu takut? Kerana kebenaran yang dibawakan oleh Musa AS, Firaun takut. Orang tu jadi pendakwah biasa ya. Tak ada tu, tak ada ning. Tapi takut pembesar. Sebab ada haibah, gerung mereka itu. Apa? Kerana dia bawa benar-benar. Lepas tu nak buat lagu mana? Tak sewa orang ikut benar-benar, kena bubuh. Katakan orang ni mari nak buat pecah belah. Orang ni mari untuk nak tukar agama yang dibawakan oleh tok nenek. Orang tak pakai. Dia pakai ni. Pakai ni. Dia tak lain tak bukan. Cuba kita perhati tengok jadi jelas, jadi nyata. Dia tak lari. Ya tu? Dia tak lari sama sekali daripada apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang panggil kata semangat bagi pendakwah. Semangat bagi orang yang nak buat kerja seumpama Musa AS buat kerja. Nabi Musa tu Nabi kita juga, bukan Nabi orang lain. Yang dia kira tu, Bani Israel dia. Ada Nabi kita. Sebab kita sebagai orang Islam ni tak ada apa beza. Nabi tu, Nabi ni, Rasul-Rasul tak. Cuma kita ni beranak belakang daripada bangkit Nabi Muhammad SAW. Maka kita ni adalah umat Nabi khusus lah, umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi lain-lain, Nabi kita juga. Kita tak serupa dengan Yahudi, tak serupa dengan Nasara, tak. Yahudi tak beriman dengan Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Juga Nasara tak beriman dengan Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Kita Islam beriman habis. Musa pun Nabi kita, Isa pun Nabi kita, Nabi Muhammad pun Nabi kita. Hak khusus tu Nabi Muhammad lah. Tu dia. Tu nak kita jelaskan faham jadi molek. Faham tu dah? Baik. Kemudian dia nak kata lagi di sini, kata lagu mana di sini ni? Dia kata lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala duk royak tentang hal Firaun duduk ngamuk nak bunuhnya Musa AS, dan Musa pun dengar kata khabar kata Firaun nak bunuhkan dia sungguh. Dia pun tak ada gapo, minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila kita ni gantung dengan Tuhan, Tuhan akan menggerakkan hati makhluk mana-mana untuk mempertahankan kita. Sampai mek. Kerana itu adalah tentera dia. Dia gerak. Hak gerak lagu mana? Mari kita tengok. Gerak di sini ayat yang ke 28 ni. Ayat yang ke berapa? Ayat yang ke 28. Bagi kita tengok. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'du alladhi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Ayat 28 daripada surah Ghafir. Maksud macam mana? Maksudnya belum pada kita nak tengok penerangan alim ulama kita, mari kita tengok maksud dengan cara seperti lalu dulu. Ayat yang terakhir insya-Allah. Dan pada masa itu, masa Firaun ni duk akaknya sora dan akaknya keputusan kata dia nak bunuh. Dia nak bunuh gapo? Dia nak bunuh dah lah Musa AS. Firaun sendiri kata aku nak bunuh diri. Tak ada orang lebih meh. Aku sendiri yang nak bunuh. Lepas daripada tu, apabila dengarnya orang yang ada di kalangan keluarga ataupun orang pembantu ataupun setengah ulama kata orang yang duduk bawah kereta Firaun, tapi dia itu beriman kepada Musa AS. Allah. Mana orang dalam, mana orang hak daripada dakwah kata Firaun tapi beriman dengan Musa AS. Yaktumu imanahu.
ia susuk iman dia. Katanya ahli tafsir, susuk iman ni siapa setara mana? 100 tahun. Yaktumu imanahu ni kata muqatil, iaitu dia duk susuk 100 tahun iman dia. So Allah kata dia tak ada muzahir, kata dia tu orang beriman dengan Musa, duk dengan Firaun ni 100 tahun duk katuk muka tu. Satu korong cukup. Gapo ni nak royakkan kepada kita? Nak royak kata bukanlah kebaikan, tiap-tiap kebaikan kita kena royak belaka. Tak. Kalau dia royak, dia tak ada dalam hak Tuhan sebut dalam Quran sini ni. Dia kena anyanya-i, kena zalimi, kena gitu, kena gini, kaza. Akan tetapi dia taruh. Iman dia taruh 100 tahun. Sebagaimana Muqatil royak di dalam tafsir dia. Katanya setengah daripada alim ulama kita sebagaimana yang dikeluarkan pendapat ini oleh Imam Baghawi dan Tha'labi daripada Abdullah ibn Abbas, sebenarnya pada masalah nama gapo ni kita tak ada nak iktimad mana. Mana kata kita sekadar nak royak, nak ambil pengajaran dan ibrah daripada ayat Al-Quran, tetapi setengah-setengah nak tahu kata ada ke tak ulama kita sebut kata nama gapo ni? Waqala rajulun. Rajulun ni nama gapo? Mari dengan nakirah ni. Rajulun yang beriman. Pia ni. Katanya sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Baghawi dan Tha'labi dalam tafsir kedua-dua tu iaitu nama Hiz'il. Hiz'il. Ha Zai Hamzah Ya Lam. Hiz'il. Ini pendapat yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Oleh siapa? Oleh Abdullah ibn Abbas. Sebenarnya nama-nama lagu Ning banyak daripada perbincangan para ulama kita. Akan tetapi tak apalah, kita lalu pergi. Bukan tempat yang kita nak iktimad. Hak nak iktimad sungguh kita nak gatau sungguh, iaitu sulbi, inti ayat pengertian daripada Al-Quran ini. Kata lagu mana? Waqala rajulun mu'minun. Katanya seorang yang beriman daripada min ali Firaun, daripada orang duk bawah kereta keluarga orang rapat lah kita kata min ali Firaun. Al makna kata keluarga. Al dalam ayat Quran itu makna keluarga. Keluarga Firaun. Sifat dia yaktumu imanahu. Yang dia itu duk taruh susuk iman dia akan iman seorang itu. Susuk sampai ke setara mana? Sebagaimana katanya alim ulama kita 100 tahun. Yaktumu imanu mi'ata sanah. 100 tahun. Sehingga dia duk taruh mari lama duk tengok perangai Firaun, kejadian Firaun duk gitu duk gini ni. Sehingga dia berasa kata kalau peserta ni tak nak sabar, tak teher dah. Berdoa sampaikan nak bunuhnya Musa AS. Lalu ia tubik mulut. Tubik dengan keadaan lagu mana? Tubik dalam keadaan terpaksa. Berasa nak murih doa, berasa nak mempertahan sikit kebenaran. Lama dah aku duk taruh ni. Hari ni aku nak kecek haratik. Salah gitu. Heran tu. Itu makna kata yaktumu imanahu. Dia katakan. Dia kata ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah. Ya Allah. Ini perkataan yang dikatakan oleh Hiz'il tadi itu, rajulun mu'minun min ali Firaun yaktumu imanahu tu. Buat apa? Tak kalau dia dengar di telinga dia kata Firaun ni turun dah keputusan nak bunuhnya Musa AS. Nak bunuh. Apabila kata gitu, dia kata ataqtulun rajulan. Ataqtulun, patutkah kamu wahai Firaun? Patutkah mu wahai Firaun membunuhkan seseorang lelaki kerana dia itu menegas tidak ada Tuhan. Menegas kata Tuhan dia itu iaitu Allah Subhanahu wa taala.
Salah gapo sangat mu nak bunuh dia. Sekadar kata, ya girayak kata Tuhan tu nama Allah, mu nak bunuh dia. So Allah kata, besar sangat kan? Musa rakyat kata, Allah tu Tuhan dia. Rajulan ayyakul Rabbi Allah. Tuhan aku iaitu Allah. Salah besar ke? Kecil banyak tu. Ni. Rajulun mu'min kata. Dia yakin dan tahu. Kata gano. Kata kalaulah dia kata dengan ini perkataan, nyawa dia tak akan nak ada. Kita tahu kata orang ni zalim. Kalau kita pergi kecek tubik mulut dengan itu perkataan, kita tahu kata nak sik, kita nak jadi lagu mana, kita tahu, kita reti. Sebab tu setengah-setengah tak mau nak kecek kebenaran. Takut. Takut apa? Takut kemudaratan, nak jadi tipunya diri. Tetapi rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu di sini, dia kata aku tak nak dah. Aku tak nak sabar. Kalau aku tak rayak, aku dah taruhnya iman aku dengan benar-benar ni 100 tahun dah. Kalau aku tak rayak hari ni, aku tak sorah hari ni, seolah tak aku ni tak pedah nak jadi orang beriman. Biarlah nak kena bunuh, nak kena gapo ikutlah. Seolah gitu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri semangat kepada kita. Setelah daripada dia baca ayat ni Rasulullah beri semangat pada kita. Sebagaimana hadis Hasan yang dikeluarkan oleh alim ulama kita daripada ashabis sunan, Nabi SAW katakan, afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultan jair. Afdalu al-jihad, semulia-mulia perjuangan, iaitu perkataan yang betul, yang benar di hadapan raja yang zalim. Tengok nasib yang jadi lagu mana. Tapi Nabi kata semulia-mulia apa nama? Perjuangan, jihad. Mana orang yang nak calon diri dia mempertahankan agama Allah fi sabilillah. Tapi hak kecek dengan mulut, perpatahan, semulia-mulia. Kita dok pahal kata apabila kita turun padai sampakah kita kena bunuh, kena bergapo tu makna hak mulia. Hak ni Nabi kata afdal. Sebab apa? Sebab dengan mulut kita ni, perkataan kita ni di hadapan raja yang zalim, kena gapo tu? Kena ni semangat, kena yakin, kena siqah, kena berani. Tak tu gak nak ayat tak leh, ketal lutut. Ni tepat dia. Sehingga katanya Nabi gitu tu Nabi Muhammad lah kata tu. Soalan mari tafsirkan ayat ni. Dia kata ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah. Mu nak bunuh ke hei Firaun seorang lelaki, seorang lelaki iaitu Musa alaihissalam. Apa dia tak kata ataqtuluna Musa, dia tak kata gitu. Tu nak ayat orang cidik. Mu nak bunuh ke orang seorang lelaki yang dia mengaku Tuhan dia tu Allah. Kecek gitu. Orang cidik ni dia tak nak kecek betul-betul. Nampak dia reti apa? Ini Allah Ta'ala nak hajarkan kepada kita. Ayat ni, kalau kita, pergi tengok dalam Sahih Bukhari, rakam hadis 4815 tu, satu hari lah, ni saya nak masuk sikit dah, insya-Allah sikit dah, iaitu nak masuk sini, iaitu satu hari Nabi SAW duduk semaya di dekat dengan Kaabah. Lepas daripada Nabi Wisale gapo siap, datang seorang nama Uqbah ibnu Abi Mu'ayyid. Dia mai pegang di bahu Nabi. Pegang balik belakang ajalah. Di bahu Nabi tu sampai dia tarikkan pakaian Nabi tadi tu sampai ni, katuk tekak ni, cepek di tekak ni. Sehingga tak boleh nak nyawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hawak apa mewak lagu tu?
Kerana nyata dalam hadis kata, ia tuduh Nabi Muhammad ni orang pecah belah, orang main nak buat tukar agama untuk nenek. Dia Uqbah ni. Ni Sahih Bukhari dia riwayat. Pegai gitu, pegai di tekak. Pegai di baju lihat belakang tu heret dengan tangan yang sebelahnya gagahnya besar. Sehingga Nabi kita tak boleh nak nyawa. Datangnya Sayyidina Abu Bakar ni mengok-ngok balik belakangnya, pegai di tangan, dia ketuh gitu. Dia ketuh tubik daripada bau Nabi kita Muhammad SAW. Setelah daripada dia retuh tu, Abu Bakar baca ayat ni. Ayat mana? Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah. Baca ayat tu. Baca ayat yang kita duk dengar ni. Ayat yang kita duk dengar ni. Awak apa yang nak bunuh orang kata Allah Ta'ala tu Tuhanku. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Ni perkataan rajulun tu lagi. Hiz'il tu lagi. Dan sesungguhnya telah datang kepada kamu hai Fir'aun oleh Musa AS dengan keterangan-keterangan daripada Tuhan kamu. Apa ia tak kata min rabbi, ia kata min rabbikum, sebab ia tahu dengan yakin kerana ia duk sekali, ia duk makan sekali, duk tengok cakap pe gaya orang duk sekali, tahu tak? Tahu kata Fir'aun ni ia kenal Allah. Dia tahu kata Musa tu Rasul Allah hak sebenar. Tapi dia tak seterima sebab dia takabur. Lalu, orang haduk sekali dengan dia, tu orang rapat dengan dia, kata, وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ daripada Tuhan kamu. Apabila orang tu, walaupun takabur setara mana, tapi kecek benar-benar, dia luka hati dia. Dia luka. Dia jadi tunduk tu, patah. Bahasa orang tua tani kita patah. Orang kita wala kedai best setara mana apabila kena benar-benar dia patah. Semangat tu jadi patah. Tu dia. Sebab tu dia kata gitu. Wa qad ja'akum bil bayyinat. Bayyinat di sini makna mukjizat. Mukjizat yang dibawakan oleh Musa AS. Berapa perkara? 9 perkara lagi kita akan baca satu persatu. 9 tu gapo ratik. Wa iyyaku kadhiban fa'alaihi kadhibuh. Allah mana? Ia kata. Sedangkan ia, yakni Musa AS telah datang kepada kamu pembawa keterangan-keterangan daripada Tuhan kamu. Lalu ia seseorang yang berdusta. Kalau ia seseorang yang berdusta, maka dialah yang menanggung dosa dusta itu. Ya nak ayat mana dia? Wa iyyaku kadhiban fa'alaihi kadhibuh. Fir'aun. Kalau Musa tu ya bohong, dusta, ya tanggunglah ya bohong tu nak bunuh apa dia. Mung ni orang molek duk capo apa tangan mung dengan benda lagu ni. Seolah gitu. Seolah kata puji, madah, bukan hamd. Puji saja. Dalam bahasa Arab, kalau kata madah ni mana puji, tetapi tidak ada dalil kasih serta besar. Kita puji kerana kita takut dia buat benda salah. Puji. Supaya nak sekat dia tu. Itu panggil madah. Kalau alhamdu makna puji serta ada dalil yang besar dan kasih. Hak kita kata alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bahasa Melayu kita puji belaka dua-dua tu. Tu sebab tu perbezaan tu. Lalu dia kata wa iyyaku kadhiban fa'alaihi kadhibuhu. Kalau ia dusta, ya tanggunglah dusta dia tu. Kita ada dengan kerajaan, ada dengan gotu, ada dengan gan ni. Apa kita nak bunuh dia? Seolah kata nak sekat, tak sewa Musa, tak sewa Fir'aun tu bunuhnya Musa AS. Itu satu. Yang kedua, wa iyyaku sadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Hak ni takut. Kalau pula dia tu seorang tu, makna Musa AS hak mu nak bunuh tu, yang dia tu benar. Kalau dia benar sungguh, kecek apa nama wa iyyaku sadiqan yusibkum. Makna kata jikalau dia tu seorang yang benar, dia tahu dah kata Musa tu benar. Mana dalil kata dia tahu tu Musa tu benar? Tu ya yaktumu imanahu. Dia susukkan iman dia, dia sembunyikan iman dia dengan Musa AS. Sebab tu kita ni jangan duk ingat kata tiap-tiap orang duduk dengan kita tu hati nak duduk dengan kita, tak? Okey. Nampak tu tak? Ni di sini.
Tapi hak ni tak apalah, hati dia duduk dengan orang molek, iaitu duduk dengan Musa AS. Nabiullahil Musa, kalimullah. Nampak? Dia duduk dengan hak molek hak nu. Walaupun hati dia, walaupun tuai tu duduk sekali dengan Firaun, duduk ngok-ngok, tengok, kecek, makan, gitu. Ha? Lalu dia kata, kalulah Musa tu bawa benar-benar, yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Nascaya, kamu akan ditimpa oleh sebahagian daripada azab yang dijanji. Ni takut. Sebab Musa royak dah dengan cara nyata. Firaun, kalau mung tak beriman dengan aku, akan jadi haru-haru dalam negerimu. Ada dalam ayat hak lagi, ayat suratul A'raf, dia royak siap-siap ada. Nah, dalam suratul A'raf itu dia royak dengan cara nyata dah. Lagi kita tengoklah apa yang dikatakan oleh alim ulama kita pada tempat yang lagi akan datang, insya-Allah taala. Mari dengan mari dengan air tu jadi warna darah. Dalam makanan ni adanya kata azakumullah. Tempat tanam tu adanya ngeblalai, di rambutnya adanya rutu dan sebagainya, perkara-perkara yang jadi nak memunuhkan. Tu dia. Maka seorang yang beriman dengan Musa ni, orang kata, kalau ia benar sungguh, kena lah benda tu kita tu. Firaun, wa iyyaku sadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Ada janji mari, ada janji tu kena buat kita, tipu buat kita. Tu. Sebab tu benar-benar ni jangan kita lawan dia, sah-sah lawan. Tak jadi. Sah lawan. Kita tak seikut, tak apa, tapi jangan lawan. Lawan benar-benar ni kena teruk. Orang yang tak lawan benar-benar, tapi dia tak beriman, dia hidup dengan senang juga, Tuhan wik dia. Lah dunia ni Tuhan wik. Tapi coba tengok, orang lawan Tuhan, hak pesing lawan sungguh, akak dera nak lawan Tuhan, biar tak selamat. Cuba royak mai seorang. Tak ada biar selamat. Habis licingnya, binasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, habis licing. Abu Jahal, Abu Lahab lah mana? Firaun, Qarun, Haman belah mana? Hak Yahudi belah mana? Orang Nasara lawan Tuhan teruk-teruk telah mana? Tengok. Dalam puak-puak Qadiani, puak-puak Bahai, puak berapa hak lawan Tuhan betul-betul telah mana jadi? Tengok. Boleh tengok. Binasa puak dia. Kemudian, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Lepas pada tu Tuhan nak wayak lah. Tuhan nak mengingati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Tuhan ni tak beri hidayah mereka yang musrif, yang melampaui batas. Melampaui batas. Melampaui batas di sini katanya alim ulama kita, yakni dia itu melampaui batas, makna gano? Makna dia itu suka nak duk dalam keadaan yang salah. Nak mengaku juga kata ana rabbukumul a'la, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Nak guna juga Bani Israel supaya nak mengabdikan Bani Israel kepada dia Tuhan lain daripada Allah Ta'ala. Nak turut ajaran dia, nak turut kandak ki dia, nak duk dengan dia, nak gitu, nak gini. Musa kata tak boleh luatlah. Tu kita ni hamba Tuhan. Kita kena mengibadat pada Tuhan, turut ajaran Tuhan. Fir'aun tak say tu. Itu makna kata musrif. Itu satu pendapat daripada alim ulama kita. As-Suddi kata musrif di situ makna kan? Hak melampau ni mana? Suka bunuh orang. Sebab apa kena bunuh? Kerana dia itu lemah pada hakikat. Lemah. Lemah dengan apa? Dengan hujah. Hak ni hak takut. Terkadang ada harta, ada pangkat, ada pembantu, ada orang anak tangan, ada tu ada ning. Tapi hujah tak ada. Allah. Firaun halah dengan Musa AS. Walaupun Musa tak ada, hak ia ada, tapi Musa ada hujjah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bayinat, keterangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada mukjizat, daripada keterangan, daripada hidayah. Hak Firaun tak ada. Sebab tu dia nak bunuh sangat. Itu mana setengah ulama kata musrif di situ mana wahyu bunuh. Kemudian kadzab, yang pendusta, lagi pendusta. Pakai bahawa. Apa kena dusta? Kerana dia tahu tapi nak terima tak boleh. Dia pakai bahawa.
Pakai bahau ni banyak cara. Wak emo tak saya dengar. Wak emo tak saya pakai. Dengar tapi tak saya pakai. Wak emo wak tak tahu. Wak emo katuk telinga. Banyak cara daripada kadzab ni, banyak cara. Nampak tu tak? Tapi hak kadzab di sini mana ingkar hak sini. Mana ingkar betul-betul tu. Hoi, tak ada. Tu. Sedangkan dalam hati tu tahu dengan cara jelas kata ada. Dalam hati tahu, Firaun tu tahu kata Firaun itu Musa tu adalah Rasul Allah. Dia tengok depan tu, tak tengok gano. Dia bawa tok sihir mari tu berapa orang. Mari nak lawan dengan Musa. Dan Musa wak we tengok atau tok sihir turun lutut dia. Turun lutut tak boleh nak buat gapo. Dia tahu dengan cara nyata. Tapi kadzab. Bakit faham? Sebab itulah kita sebagai orang Islam kita jangan buat lagu ni. InsyaAllah pengajian kita tentang masalah tafsir ni, kita akan lanjut lagi. Dan hujah Mu'minun min ali Fir'aun ni ada lagi. Mari kita tengok pada ayat yang ke-29 pada perjumpaan kita yang lagi akan datang. InsyaAllah ta'ala. Dia nak bakit terhadap nikmat hak Tuhan wi kepada Fir'aun, nak mengingati. Kata, mung jangan ada buat sedap sangat, lama Tuhan tarik kelih habis, sebab mung tu pun dusta, lagi mung tu pun lampau daripada ajaran hak benar, habis licin mung. Ni masalah kata orang dekat raya. Fir'aun ni hati nak jadi lagu mana, lepas daripada ni, insya-Allah ta'ala kita pakat mari tadabbur isi kandungan Al-Quran yang diceritakan oleh Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Maka pada akhir ni, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita daripada bala petaka dan memasukkan iman kita, dan Tuhan buka, nak Tuhan tu buka akan hidayah Al-Quran itu masuk duduk dalam hati kita, akal cara mikir kita dan hidup perharian kita, supaya kita dapat keberkatan daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita berdoa, ya Allah Ta'ala tu akak bala petaka daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara cepat mungkin, dan sama-sama kita itu sebab ngaji kita kepada orang-orang yang duduk waratahan kita. Mari sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantukan pengajian kita dengan tenaga dan harta kita. Mudah-mudahan perkara itu jadi manfaat hidup dunia dan akhirat bagi kita sekalian. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.